Ain tu dia ada lunak dia. Barulah kita bezakan huruf ain dan juga huruf hamzah. Kena hati-hati. Okey. Dan selepas itu tuan-tuan, kita tengok pada perkataan nasta'in. Ramai yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf apa tu? Huruf hamzah. Kan? Kena tengok betul-betul. Jangan sampai kita baca macam tu. Sebab apa? Sebab kita dah tukar huruf ain yang berbaris kasrah, iaitu berbaris bawah, kepada huruf hamzah yang berbaris bawah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena mendalami ni. Sebab apa? Bukan saja kita belajar sifat huruf ni. Kan? Bukan saja. Umpama kita makan nasi, kita tak tahu lauk. Kan? Kita hanya makan, kita tahu dia tu sedap, kita tahu dia tu rasa pedas, tapi kita tak tahu nama dia apa. Contoh dia lah kan. Contoh yang ada sifat huruf pada Al-Quran. Sebab apa kadang-kadang kita orang tanya kita, kenapa baca bismillah tak baca bismillah? Kan? Kenapa kena bunyikan bis macam tu? Sebab kita tak tahu. Kita kata ustaz ajar macam tu je lah. Kan? Sebab tu kita penting kita tahu. Kita boleh jawab dekat dia. Kerana sin dekat situ sofir, sifat huruf dia sofir, bunyi yang seakan-akan bunyi binatang, dan juga ada hamas angin. Bismillah. Barulah kita faham kenapa baca macam tu. Bukan saja-saja kita baca macam tu. Kan? Kerana detail kita tajwid ni tuan-tuan. Dan pergi balik pada perkataan tadi nasta'in, tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis. Kerana apa? Kerana ain berbaris bawah. Jangan sampai kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Dan sampai tebal sangat. Ambil yang sedang-sedang nasta'in. Tak bunyi nasta'in, tak bunyi huruf hamzah. Dan satu lagi, nas itu jangan lupa. Jangan kita tinggal. Kadang-kadang yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cepat sangat. Kan? Bunyikan dulu sin tu. Bunyikan dulu sifat huruf dia. Bunyikan dulu sofir yang ada pada sin tu tuan-tuan. Barulah bacaan kita jelas. Okey. Dan sama juga nasta'in, ma'alif disukun tu tuan-tuan, kita kena baca bertepatan dengan ayat awal yang kita baca tadi. Sekiranya 2 harakat, 2 harakat lah. 4 harakat, 4 harakat lah. Dan kalau 6 harakat, sama juga. Okey. Dan ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Okey. Pada hal yang pertama tu tuan-tuan, huruf ha bulat. Pastikan jangan sampai kita baca dengan ha pedas. Dan kita baca ihdinas siratal. Kita hati-hati, kadang-kadang ada hari tu baru belajar huruf ha dah. Kan? Duk belajar huruf ha dah ha ni, tiba-tiba masuk pada ayat ni ihdinas siratal. Kan? Sebab dia baru belajar makhraj huruf ha tu, tiba-tiba dia tukar huruf ha bulat ni pun kepada ha bulat. Kita kena hati-hatilah. Maksudnya kita kena jaga-jaga dengan huruf yang bunyi seakan-akan sama ni, tetapi tuan berbeza pada makhraj, berbeza pada huruf. Kalau dah huruf tu bunyi sama je, baik ulama letak satu huruf tu je. Kan? Tak perlulah asingkan ha bulat macam mana kan? Sebabnya huruf yang berbeza. Jadi sebab itulah kita kena perlu kepada penelitian kepada setiap huruf ni. Kadang-kadang tuan-tuan, termaaf saya cakap, kadang-kadang waktu kelas saya kan, waktu kelas makhraj ni, kita biasakan belajar dengan Iqra' dulu. Kadang-kadang ada yang ikut tuan-tuan, dia kata, apa pula belajar Iqra' ni? Aku belajar dah 34 tahun dah khatam dalam Quran ni. Kan? Iqra' ni untuk budak-budak baru nak kenal huruf dia. Itu mentaliti ataupun mindset orang kita tuan-tuan. Kan? Dia kata Iqra' ni untuk budak-budak. Untuk budak-budak baru nak belajar boleh lah. Jatuh standard dia kata. Dia pun belajar Quran, cuma baca Iqra'. Kan? Itu mindset. Saya terangkan kepada dia, saya kata yang pertama sekali memang kita nak menggunakan Iqra' itu untuk yang pertama nak kenal huruf. Dan yang kedua ni tuan-tuan, untuk kita mempelajari makhraj huruf sekali. Kan? Kalau kita nak belajar makhraj huruf di dalam Al-Quran ni tuan-tuan, ayat yang bersambung-sambung, ayat yang panjang, macam mana kita nak belajar satu huruf. Kan? Tak boleh. Jadi susah. Sebab tu bila belajar tak dapat. Ustaz ajar lain, dia baca lain. Jadi sebab tu kita belajar Iqra' ni bukan sebab nak kenal huruf sahaja,
pemantapan juga pada makhraj ataupun sebutan huruf. Kan? Barulah kita dah habis alif sampai ya, baru kita masuk kepada Al-Quran. Itu cara kita nak mendalami yang sebenar. Bukan kita rasa kita hebat, kita nak langgar habis, kita nak baca je surah apa yang kita baca. Kadang-kadang ada yang datang baca kata, saya ni dah nak baca surah Al-Mulk, sebab nak baca surah Al-Mulk malam-malam kata. Tapi bila kita suruh baca Al-Fatihah, tuan-tuan, apa yang menggalakan? Kan? Tak ada masalah nak baca surah apa-apa pun. Cuma saya nak kata, kalau kita nak belajar satu benda yang kecil ni, kita kena mula dari bawah ni. Tak ada orang tuan-tuan, kita nak ambil SPM, tiba-tiba dia nak ambil ijazah tu. Itu kan, ibaratnya macam tu lah. Kan? Kerana makhraj huruf ni benda yang paling basic untuk kita mempelajari Al-Quran. Ingat tuan-tuan, Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran ini bukan buku biasa. Al-Quran kalamullah dan juga mukjizat Nabi SAW, yang mana mukjizat yang masih ada pada hari ini 1400 tahun Nabi SAW meninggalkan kita tuan-tuan, tetapi Al-Quran ini masih lagi ada dengan kita. Tak dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang terdahulu. Cuba kita lihat mukjizat Nabi Daud AS, yang mana Nabi Daud ni tuan-tuan, dia boleh belokkan besi dengan jari dia. Kan? Tapi hari ini ada tak mukjizat tu sampai pada hari ini? Kan? Bukan kita nak merendahkan mukjizat Nabi SAW, Nabi yang lain, tidak tuan-tuan. Cuma kita nak bangga dengan Nabi kita tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW, yang Allah bagi mukjizat itu sampai ke hari kiamat. Kan? Cuba kita lihat lagi mukjizat Nabi Musa AS, yang mana Nabi Musa ni tuan-tuan mampu membelah lautan dengan tongkatnya. Kan? Tapi hari ini adakah tongkat Nabi Musa itu masih boleh digunakan tuan-tuan? Tidak tuan-tuan, hanya khusus kepada seorang Nabi, bukan kepada umat. Cuba kita lihat lagi mukjizat yang ada kepada Nabi Ibrahim AS, yang mana boleh duduk di dalam api tuan-tuan. Hari ni ada tak yang berani duduk dalam api? Maksud kita bakar je kan? Kan? Tak berani tuan. Api kecil kalau kita kena pun dah luka lah tuan-tuan. Kan? Nak kata. Tapi nak beritahu ni tuan-tuan. Dan satu lagi mukjizat Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni tuan-tuan, hebat tak hebat dia tuan-tuan. Dia mampu menawan seluruh alam. Tak kira manusia, jin, haiwan dan segala-galanya semua di bawah berkuasa Nabi Sulaiman AS. Hari ini tuan-tuan, cuba kita lihat orang yang paling berkuasa di dunia ni tuan-tuan adalah terhad kepada negara sahaja. Bukan nak kata dia ni seluruh dunia, tidak, tapi negara sahaja. Dan negara itu tuan-tuan yang hanya mampu berkuasa kepada manusia sahaja. Tapi Nabi Sulaiman ni tuan-tuan, jin ifrit pun takut kepada dia. Kan? Jin pun di bawah suruhan dia tuan-tuan. Semua alam, iaitu haiwan, binatang tuan-tuan, semua di bawah suruhan dia. Kan? Hari ni ada tak orang mampu buat dia? Mampu suruh apa panggil apa? Contohnya lah kan, suruh apa tu? Burung ke, kan? Mampu apa tu? Bercakap dengan semut ke kan? Ada tak? Tidak ada tuan-tuan. Nak beritahu terhadnya mukjizat yang ada pada Nabi-Nabi yang terdahulu ni hanya pada seorang Nabi sahaja, bukan kepada umat dia. Tapi tuan-tuan, inilah yang kita nak bangga sangat ni. Inilah kita kena tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi tuan-tuan. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini disusun oleh, selepas wafatnya Nabi SAW, disusun oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Disusun oleh Abu Bakar selama 2 tahun. Kerana apa tuan-tuan? Abu Bakar ni dia menjadi khalifah, tak salah saya 2 tahun 3 bulan sahaja. Kalau salah sila betulkan. Kan? Dia kata singkat sangat waktu Abu Bakar ni sampai tak sempat nak siapkan satu naskah Al-Quran. Dan selepas itu tuan-tuan, siapa yang menyambung? Iaitu Sayyidina Umar. Kan? Sayyidina Umar yang menyambung khalifah yang kedua selepas wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar ni tuan-tuan, bila kisah dia kan, dan kita kisah dia macam mana Al-Quran ni. Sayyidina Umar menyiapkan satu naskah Al-Quran. Kan? Dan selepas itu tuan-tuan, selepas Sayyidina Umar siapkan satu Al-Quran ni, belum masih boleh dibaca lagi. Kerana walaupun Al-Quran telah ditulis dengan sempurna, tetapi ayat baris-baris masih lagi belum lengkap.
Dan selepas itu tuan-tuan, bangkitlah khalifah yang ketiga, iaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Menyiapkan Al-Quran dan sempurnakan Al-Quran adalah Sayyidina Utsman. Sebab tu kita tengok Al-Quran ni kan, dia panggil Bersama Utsmani kan. Biasa tak tengok Bersama Utsmani kan, banyak kan Bersama Utsmani. Itu kerana Sayyidina Utsman yang letakkan Al-Quran ni tuan-tuan. Berkat pengorbanan sahabat-sahabat Nabi ini menyebabkan hari ini tuan-tuan kita dapat baca 30 juzuk ayat Al-Quran. Dan besarnya pengorbanan mereka kepada Allah Subhanahu Taala dan juga kepada kita pada hari ini menyebabkan ini Sayyidina Utsman menyiapkan Al-Quran dan juga meletakkan baris-baris dan sebagainya, menyebabkan Al-Quran lengkap. Hari ini kita dapat baca Al-Quran dengan selesa di dalam nafkah tuan-tuan. Tapi hari ini cuba kita muhasabah diri kita masih lagi malas nak baca Al-Quran. Kan? Kita masih lagi malas nak belajar Al-Quran. Sedangkan sahabat Nabi SAW bermati-matian untuk hari ini Islam sampai ke dalam rumah saya. Dan hari ini Islam sampai ke dalam rumah tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini Islam sampai kepada seluruh Malaysia. Hari ini Islam sampai kepada seluruh pelosok dunia tuan-tuan. Berkat pengorbanan Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhu yang berjuang bermati-matian untuk hari ini kita dapat Islam secara percuma. Kan? Sejauh manakah kesyukuran kita kepada Allah SWT? Kerana Allah SWT la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kan? Allah SWT sebut, barang siapa yang bersyukur, nescaya aku akan tambah lagi, aku akan tambahkan. Dan barang siapa yang kufur, Allah SWT dia tak cakap dia tarik nikmat, tapi Allah SWT beritahu tuan-tuan, ingatlah, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya tuan-tuan, bagi orang yang kufur dengan nikmat Allah ni, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Jadi mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT di atas Islam dan iman yang kita dapat hari ini, menyebabkan kita dapat hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Tuan-tuan, yang itu yang pertama sekali kita kena bersyukur, sebab itulah menyebabkan kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan yang itu juga dapat menyebabkan kita duduk di dalam rumah Allah ini. Insya-Allah tuan-tuan, jika diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung lagi pengajian kita ni. Kan kita berhenti tadi pada ayat yang ke-6. Kan, tak apa, kita baca sikit-sikit pun tak apa tuan-tuan. Yang penting kita dapat, daripada kita belajar banyak-banyak tetapi tak dapat. Jadi apa yang kita belajar walaupun sedikit tadi, ambil iktibar, balik dan praktiskan bacaan kita, supaya apa tuan-tuan, kita dapat melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni dengan betul-betul semangat, dengan betul-betul sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, jika saya terkasar bahasa, terpulis hati tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah, saya mohon ampun dan maaf, kerana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.